Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rakyat Malaysia yang saya hormati, kurang 2 minggu dari sekarang, kita akan memilih kerajaan yang baru, insya-Allah. Ini adalah saat yang paling penting kerana Malaysia memerlukan permulaan yang baru setelah 4 tahun yang sangat tidak menentu. Bagi bersama-sama memastikan permulaan baru ini berlaku dengan selayaknya, kita semua memikul tugas dan tanggungjawab yang sama. Kita mesti memilih parti yang boleh membentuk kerajaan yang bertanggungjawab, yang pragmatik dan yang mempunyai rencana yang jelas untuk Malaysia. Atas kesedaran bahawa sesebuah parti yang berhasrat menjadi kerajaan perlu mempunyai agenda dan pelan yang konkret untuk negara, maka Barisan Nasional tampil menawarkan kestabilan dan kemakmuran yang Malaysia perlukan. Sebelum menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada para pengundi untuk memilih yang terbaik, Barisan Nasional sedar bahawa kami mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menawarkan yang terbaik kepada negara. Justru, kami menetapkan 2 keutamaan yang penting, iaitu, pertama, kami akan mewujudkan kestabilan politik dengan membentuk sebuah kerajaan yang kuat. Kerajaan yang berupaya mengakhiri segala politik jelik dan pelik, lompat-melompat, ugut-mengugut dan tekan-menekan. Kerajaan yang akan menoktah segala sandiwara yang membawa ketidakstabilan dan ketidaktentuan dalam politik dan kerajaan. Kedua, kami akan menguruskan Malaysia agar menjadi sejahtera dan makmur. InsyaAllah, ini akan dicapai dengan melaksanakan pelbagai pelan dan perancangan yang bersifat pro-rakyat, pro-pembangunan, pro-kemajuan dan mengutamakan keterangkuman. Justru pada malam ini, saya dengan sukacitanya menampilkan perancangan, amal dan usaha Barisan Nasional untuk Malaysia yang tercinta atau ringkasnya PADU. Rakyat Malaysia yang saya hormati, PADU adalah tawaran baru yang segar atau a new and fresh deal daripada Barisan Nasional kepada rakyat Malaysia. Di dalam PADU ini terdapat 99 amal dan usaha Barisan Nasional yang akan menjadi panduan kami dalam mengemudi tanah air kita menjadi negara berkemajuan. PADU bukan janji-janji manis dan janji-janji indah. PADU bukan tentang segala-galanya percuma. PADU bukan tentang pemansuhan dan pengurangan tanggungjawab dalam serba-serbi. Tetapi, PADU adalah pelan yang serius dan rasional. Pelan yang mempunyai sasaran yang jelas dan pelan yang Barisan Nasional akan amal dan usahakan dengan sebaiknya demi kemaslahatan semua, insya-Allah. Saya ingin memfokuskan kepada 5 idea besar yang mendasari tawaran utama di bawah PADU ini. Pertama, PADU adalah penyelesaian nasional yang sangat-sangat komprehensif bagi menjawab pelbagai isu yang paling mendesak seperti kos sara hidup yang tinggi yang dialami oleh semua rakyat, terutamanya kumpulan-kumpulan B40 dan M40. Untuk itu, PADU akan melakukan satu revolusi besar-besaran
dalam sistem pengagihan bantuan di seluruh negara dengan memperkenalkan skim bantuan pendapatan asas atau Assistive Basic Income. Melalui skim ini, kerajaan yang baru nanti, insya-Allah, akan memasukkan atau mengkreditkan bantuan secara automatik kepada semua isi rumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,208. Ini adalah top up atau tambahan pendapatan bulanan bagi memastikan semua isi rumah di seluruh negara mempunyai sekurang-kurangnya pendapatan RM2,208 sebulan. Skim ini adalah jalan paling adil, munasabah dan strategik. Bukan sahaja bagi menangani kos sara hidup yang sangat membebankan, namun memastikan tiada lagi isi rumah yang terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan. Atau dalam arti kata lain, selepas ini, insiden kemiskinan mutlak hanya akan tinggal sejarah di Malaysia. Bagi mereka yang mempunyai pendapatan dalam kelompok M40 dan termasuk dalam kumpulan pembayar cukai antara RM50,000 hingga RM100,000 pula, kita akan memberi 2% potongan cukai pendapatan. Ini sudah pasti akan membolehkan kuasa beli golongan M40 meningkat dan mengurangkan beban kewangan mereka. Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari, bagi menggalakkan wanita kembali ke alam pekerjaan setelah berehat daripada kerjaya atau career break, kita akan mengecualikan sepenuhnya cukai pendapatan iaitu 0% dalam tempoh 5 tahun selepas mereka berehat itu. Inisiatif ini bertujuan untuk menggalakkan wanita yang masih aktif untuk kembali ke pasaran pekerjaan, dan pengecualian cukai ini akan meringankan beban kewangan setelah berehat daripada kerjaya. Selain 3 tawaran utama yang bersifat secara langsung ini, PADU turut memuatkan beberapa lagi inisiatif yang akan secara tidak langsung membantu mengurangkan bebanan kos sara hidup. Kedua, PADU adalah tentang tekad Barisan Nasional untuk melakukan beberapa pembaruan yang radikal dan bersifat struktural dalam negara kita. Barisan Nasional akan membawa perubahan-perubahan besar yang akan mengubah kehidupan dan keseluruhan cara kita menguruskan masyarakat. Ini akan dilaksanakan dengan memasukkan perkara yang paling diperlukan oleh negara kita dan paling bertanggungjawab untuk kita lakukan kelak. Apakah perkara-perkara tersebut? Pertama, menyedia dan memperkasakan pendidikan awal yang terbaik melalui sistem asuhan dan pendidikan awal nasional secara percuma untuk semua kanak-kanak berusia 6 tahun dan ke bawah. Ini bermakna selain sistem sekolah rendah dan sekolah menengah, selepas ini Malaysia akan turut mempunyai sistem pendidikan awal dan asuhan percuma di seluruh negara. Ia tidak lagi bersifat serpihan-serpihan atau bergantung kepada budi bicara atau tahap kemampuan ibu bapa. Sebaliknya, ia akan diwujudkan sebagai sebuah sistem universal yang tersedia untuk semua di seluruh negara. Memperkenalkan sistem pendidikan awal dan asuhan ini, ia bukan saja akan mengurangkan sebahagian besar kos penjagaan dan pendidikan kanak-kanak di seluruh negara, tetapi menjadi bukti komitmen dan pelaburan besar negara
dalam memastikan asuhan dan pendidikan awal dilakukan dengan cara yang terbaik. Semoga perubahan radikal ini akan menjadi titik mula dalam ikhtiar kita untuk membangun keupayaan kognitif anak-anak kita agar mereka membesar menjadi generasi yang kuat, cerdas dan berkemahiran. Kedua, di peringkat sekolah pula, agenda pendigitalan pendidikan akan dilakukan secara besar-besaran. Barisan Nasional akan memperkenalkan sistem persekolahan tanpa buku teks yang akan menyaksikan pembelajaran berlangsung menggunakan laptop atau komputer riba. Untuk itu, dua inisiatif besar BN untuk perkara ini adalah memberi komputer riba percuma kepada semua pelajar B40 dan memastikan 100% liputan internet 5G atau 5G di semua sekolah dalam masa 18 bulan. Perkara ini insya-Allah akan membantu menyelesaikan isu-isu seperti beg sekolah yang berat serta membolehkan kemaskini sukatan pelajaran dilakukan dengan lebih pantas dan mudah. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, pada peringkat pengajian tinggi pula, Barisan Nasional akan memberikan pendidikan tinggi percuma kepada semua anak-anak dalam kalangan B40. Ini adalah sebahagian usaha serius kita untuk membasmi kemiskinan secara strategik, adil dan bersifat jangka panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, selain pengajian tinggi tanpa yuran kepada semua individu dari kelompok B40, Universiti Awam atau Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA di negara ini akan menawarkan sistem pengajian anjal, iaitu 50% pengajian di kampus dan 50% lagi secara dalam talian atau pengajian jarak jauh yang akan sekaligus mengurangkan sehingga separuh kos pengajian. Malah, selepas ini, bagi menghapuskan eksploitasi, semua mahasiswa atau sesiapa sahaja yang melakukan latihan amali atau internship akan diwajibkan bayaran allowance oleh majikan. Perkara-perkara ini kita usahakan kerana kita sedar pendidikan bukan saja pertahanan terbaik atau our best defense, malah senjata ampuh atau our best weapon dalam memerangi kekurangan serta kesenjangan kehidupan kita. Seterusnya, memandangkan Malaysia sedang bergerak menjadi sebuah negara tua, age nation. Perubahan radikal ketiga yang akan dilakukan adalah mewujudkan ekosistem perlindungan dan penjagaan warga emas yang lebih baik. Ini termasuklah penggubalan Akta Penjagaan Warga Emas dan memantapkan fungsi dan keupayaan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO yang akan mengendalikan Pusat Penjagaan Warga Emas dan OKU dengan peruntukan RM105 juta dalam tempoh 5 tahun. Tidak dilupakan sektor pekerjaan gig yang semakin berkembang dengan penglibatan ramai anak-anak muda. Barisan Nasional akan merangka akta khusus dengan segera bagi melindungi hak, kebajikan dan pendapatan pekerja gig ini. Semua ini adalah pembaharuan struktural yang kita perlukan untuk melonjakkan Malaysia menjadi negara yang meletakkan kesejahteraan dan keadilan sosial pelbagai kumpulan masyarakat pada tahap terbaik dan selayaknya.
Warga negara Malaysia yang saya hormati, perkara ketiga yang padu akan tampilkan ialah keterangkuman dan pengiktirafan kerencaman. Barisan Nasional tidak mahu sesiapa pun tertinggal, tercicir dan terpisah. Kita sedar dalam fabrik sosial masyarakat Malaysia yang kaya dengan latar belakangnya. Mengiktiraf dan menghargai kepelbagaian adalah satu-satunya jalan mengekalkan keharmonian dan nilai muhibah antara kita semua. Barisan Nasional percaya dan amat yakin bahawa formula untuk Malaysia yang stabil dan sejahtera ialah pembangunan yang terangkum. Untuk itu, Barisan Nasional akan menjadikan sekolah kebangsaan sebagai medan menyubur keharmonian dan menyemai nilai menghargai satu sama lain. Selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang kini diajar di semua sekolah, di bawah Barisan Nasional nanti, semua sekolah akan turut mengajar bahasa-bahasa komunikasi asas yang lain seperti Mandarin, Tamil, Iban, Kadazan, Dusun dan bahasa-bahasa etnik yang lain juga. Ini bukan saja akan menjadikan pembelajaran sesi yang menyeronokkan, malah sekolah akan menjadi tempat semua pelajar bersahabat dan membesar sebagai rakyat yang bersatu padu. Barisan Nasional akan menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan untuk pendidikan semua. Malah, Kerajaan Barisan Nasional akan menjadikan sekolah sebagai tempat kita memupuk minda terbaik melalui pengajaran kemahiran baharu seperti pengkodan atau coding dan kreativiti. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, yang pasti, sekolah akan dijadikan medan paling ampuh untuk memupuk kesedaran, kemajmukan dan perpaduan. Di peringkat swasta pula, kita ingin memastikan para majikan mengambil pekerja daripada pelbagai bangsa, gender dan latar belakang dengan menawarkan insentif cukai kepada syarikat-syarikat yang mempunyai kemajmukan pada peringkat pengurusan. Selain itu, kita mahu isu gangguan seksual, ketidaksaksamaan gaji, imbuhan dan layanan kerana perbezaan gender dihapuskan sama sekali dengan meneliti kesesuaian penubuhan Tribunal Kesaksamaan Gender dan menubuhkan Tribunal Anti Gangguan Seksual. Pada masa yang sama, atas nama keterangkuman juga, kita tidak lagi mahu anak-anak yang dilahirkan melalui perkahwinan campur atau mereka yang berbeza identiti bangsa dan agama dinafikan hak untuk menjadikan Malaysia tanah air tercinta mereka. Justru saya ingin tegaskan di sini bahawa Barisan Nasional akan meminda pelbagai persekutuan berkenaan kewarganegaraan atau hak kewarganegaraan anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga negara asing. Ini akan kita lakukan atas kesedaran bahawa patriotisme dan nilai sayangkan negara itu hadir dari kerencaman dan keterangkuman. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia yang saya kasihi, perkara keempat, padu adalah satu penggandaan usaha untuk kita meletakkan asas-asas penting untuk mencipta masa depan yang lebih baik, tentunya lebih baik untuk semua rakyat Malaysia. Proses pembinaan negara yang berjaya dan masyarakat yang sejahtera adalah tugas dan tanggungjawab yang mengambil masa. Sesetengah kudrat dan keringat yang kita tumpahkan
hanya akan menampakkan hasil sedekat dari sekarang, atau pada satu tempoh yang lebih lama, atau mungkin pada suatu ketika yang tidak sempat pun untuk kita sendiri saksikan hasilnya. Akan tetapi, itu tidak bermakna kita tidak harus berusaha dari sekarang. Masa depan yang baik untuk semuanya harus dimulakan dari sekarang. Untuk itu, Kerajaan Barisan Nasional yang akan terbentuk nanti sangat nekat bagi memastikan amalan politik di negara ini dihidupkan hanya dengan cara yang bertanggungjawab dan telus melalui penggubalan Akta Pendanaan Politik. Pada masa yang sama, pelantikan jawatan-jawatan utama negara seperti Ketua Pesuruhjaya SPRM dan pengurusi SPR akan melalui saringan jawatankuasa khas Parlimen. Melalui wakil mereka di Parlimen, rakyat akan diberikan mandat untuk meneliti dan terlibat dalam tapisan pelantikan jawatan awam terpenting di negara kita ini. Pada masa depan, Malaysia juga mesti lestari dan selamat. Untuk itu, kita akan menghapuskan semua permit import atau AP untuk semua jenis kereta elektrik bagi memastikan akses yang lebih luas kepada kereta mesra alam mampu milik. Dan kita juga akan berusaha menambah litupan ataupun coverage kawasan berhutan negara ini kepada 60% keluasannya dengan kerjasama semua kerajaan-kerajaan negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara kelima dan terakhir yang ingin saya tegaskan adalah perlunya kerajaan yang kuat dan stabil dengan pasukan kerja yang terbaik. Perancangan yang baik mesti disusuli dengan amalan yang berstrategi dan usaha yang gigih. Ini bagi memastikan 99 perkara dalam padu yang telah saya bentangkan tadi akan dapat diterjemahkan dan dijayakan dengan sepenuhnya. Bersandarkan kesedaran inilah, insya-Allah, padu akan didukung dan diusahakan dengan mengumpul bakat-bakat terbaik dalam kalangan calon yang terpilih, insya-Allah. Barisan Nasional akan membentuk pasukan yang mempunyai ilmu, pengalaman dan berwibawa yang diperlukan dalam menjadikan padu sebagai sebuah realiti yang sebenarnya. Pasukan yang jiwa dan raga mereka didedikasikan kepada rakyat dan negara tercinta. Pasukan yang bersedia memberi yang terbaik demi menterjemahkan agenda padu ini. Namun, Kerajaan Barisan Nasional kelak tidak boleh berseorangan dalam ikhtiar besar ini. Kami amat memerlukan sokongan dan penglibatan semua. Sesungguhnya, 99 amal dan usaha yang kami nukilkan dalam padu ini adalah sesuatu yang kami rasakan terbaik untuk negara dan masyarakat kita. Justru, saya serahkan, saya pulangkan semuanya kepada pertimbangan baik saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan yang mempunyai kuasa untuk menentukan masa depan negara. Saya jemput semua untuk meneliti pelan amalan dan usaha murni Barisan Nasional yang telah saya bentangkan. Lihatlah dan perhatikanlah dengan penuh berlapang dada bagaimana semua itu akan mengubah negara dan masa depan kita. Saya akui ini bukan pelan yang sempurna, bukan perancangan yang sempurna, tetapi saya dan seluruh pasukan Barisan Nasional cukup percaya ia mempunyai kekuatan dan kelebihan tersendiri. Dengan rendah hati, saya menyeru sokongan dari seluruh pengundi-pengundi dan doa daripada semua. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini membuahkan hanya yang terbaik
untuk tanah air tercinta kita, insya-Allah. Undilah kestabilan, undilah kemakmuran, undilah Barisan Nasional. Saya dengan penuh insaf dan kesedaran menawarkan perancangan amal dan usaha Barisan Nasional untuk pertimbangan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan serta pengundi semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengundi. Terima kasih. Lupa juga untuk komen dan share, like dan jangan lupa juga untuk subscribe rancangan saya agar anda tidak akan ketinggalan untuk menonton video-video saya akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye.